Assalamualaikum, nama saya Nur Aifara binti Zamri, nombor matriks 23DRM20F1013. Hari ini saya akan menceritakan tentang sejarah permainan tradisional, iaitu permainan congkak. Permainan congkak merupakan salah satu permainan tradisional yang telah lama bertapak dalam kalangan masyarakat Melayu di negara kita. Nama congkak dipercayai berasal daripada perkataan bahasa Melayu iaitu congak yang membawa maksud penyeraan mental, malah di Semenanjung, congkak dikenali sebagai jongkok. Congkak ini merupakan sejenis permainan yang berasal dari negara Arab. Dari negara Arab, ianya tersebar ke Asia Tenggara disebabkan oleh pedagang-pedagang Arab yang datang berdagang ke negeri Melaka, iaitu pusat perdagangan yang terkenal pada zaman Kesultanan Melayu dahulu. Selain orang Melayu, keturunan peranakan India dan Baba Melaka turut meminati permainan congkak ini. Dalam permainan congkak, alatan utama yang digunakan ialah papan congkak dan juga buah congkak. Papan congkak diperbuat daripada batang pokok kayu yang tebal. Papan congkak berbentuk seperti perahu dan mempunyai 16 lubang di atasnya. Lubang yang besar dipanggil sebagai rumah, manakala lubang-lubang yang kecil dipanggil sebagai kampung. Untuk memenuhi lubang-lubang tersebut, jumlah buah ialah dalam bilangan yang ganjil seperti 7, 9 dan 11. Buah yang selalu dimainkan bersama ialah kulit kerang, biji saga, biji getah, guli dan batu-batu kelikir. Pada zaman dahulu, golongan istana bermain congkak dengan menggunakan papan congkak yang berukir mewah. Tetapi, dalam golongan rakyat jelata, mereka hanya bermain congkak dengan mengorek lubang di dalam tanah. Sekian itu sahaja sejarah mengenai permainan congkak. Assalamualaikum, nama saya Inah Babis binti Abbas dan buku yang saya ilham 3 dia yang PA1015. Pada ini saya akan menerangkan tentang teknik memanaskan badan dan juga menunjukkan badan. Pada video ini, saya akan menerangkan tentang teknik memanaskan badan terlebih dahulu. Yang pertama, untuk bahagian badan. Seperti yang video tersebut, pergerakan yang dilakukan dengan mendongakkan kepala ke atas dan jari-jari tangan menyokong di bahagian manibel. Seterusnya, pergerakan yang dilakukan dengan menundukkan kepala ke bawah dengan tangan menekan kepala dari atas. Seterusnya, pergerakan yang dilakukan di mana kepala dipusingkan ke bahagian kiri dan juga kanan dengan tangan sedikit menarik di bahagian maksimal. Akhir sekali, pada bahagian badan, pergerakan yang dilakukan dengan memusingkan kepala dengan menggunakan sendi putar atau paksi. Manakala untuk bahagian tangan yang berguna ialah yang pertama, Seperti video tersebut, pergelangan tangan digerakkan ke atas dan ke bawah. Seterusnya, pergelangan lengan ke arah dada bahagian tulang humerus dirapatkan ke bahagian dada. Lakukan ini di bahagian kiri dan juga kanan. Seterusnya, pergerakan membengkokkan lengan di belakang kranium juga pada bahagian kiri dan juga kanan. Selepas itu, dua tangan diregangkan ke atas. Pergerakan ini dilakukan dengan meregangkan kedua-dua belah tangan ke atas dan kaki melakukan aktiviti seperti pelantar fleksi. Dan akhir sekali, perlu membengkokkan pinggang ke bahagian hadapan. akhir sekali kemudian pada bahagian kaki. Otot quadricep iaitu bahagian depan paha. Yang pertama, Kita perlu berdiri tegak, bengkokkan satu lutut dan berdiri pada sebelah kaki. Bawa kaki yang dibengkokkan ke belakang sehingga mencancap punggung. Tukar kaki dan ulang pada bahagian kiri dan juga kanan. Seterusnya pada bahagian otot hamstring iaitu belakang paha atau pelipat lutut. Kita perlu duduk dan luncurkan kaki berbentuk V. Lipat sebelah kaki ke bahagian paha kaki bersebelahan. Bengkokkan badan dan cuba sentuh ibu jari kaki yang diluruskan. Tukar kaki dan ulang pada bahagian kiri dan kanan. terusnya pada teknik menunjukkan badan ialah pertama, Kita perlu melakukan pergerakan ringan seperti berlari anak dan juga berjalan. Akhir sekali, kita juga boleh melakukan senaman renggangan seperti memanaskan badan sambil menarik nafas dan juga menghembuskan nafas secara perlahan-lahan. dapat beberapa kepentingan memanaskan badan antaranya. Yang pertama, kita dapat meningkatkan badan bagi aktiviti yang mencabar. Yang kedua, kita dapat meningkatkan suhu badan beransur-ansur supaya otot-otot menjadi lebih panas dan hajat lebih mudah diregangkan. Selain itu, mengurangkan risiko kecederaan iaitu kekoyaan otot dan lain-lain. Selepas itu, meningkatkan jumlah pergerakan pada sendi-sendi. Yang ketiga, dapat meningkatkan kadar denyut jantung secara beransur-ansur. Hal ini boleh menyebabkan jantung mengepung darah dengan lebih efektif. Hal ini dapat mengelakkan diri daripada terkejut apabila terpaksa bekerja kuat secara tiba-tiba. Akhir sekali, kita dapat menerima aspek psikologi. Hal ini kita dapat menyediakan aspek mental untuk melakukan sesuatu aktiviti yang mencabar. Selepas itu, terdapat beberapa kepentingan menyebutkan badan. Antaranya, dapat menggalakkan kembalinya darah daripada tangan dan kaki ke organ-organ yang memerlukannya seperti otak. Selain itu, dapat mengurangkan pengumpulan aksid laktik pada bahagian otot. Dan akhir sekali,
Keperluan asas congkak ada dua. Yang pertama, papan congkak, dan yang kedua, yang memerlukan guli untuk bermain congkak tersebut. Istilah-istilah dalam sukan congkak adalah yang pertama, guli dipanggil sebagai buah. Yang kedua, lubang-lubang kecil itu dipanggil sebagai kampung, dan dua lubang besar itu dipanggil sebagai rumah. Dan ia memerlukan dua orang pemain dalam permainan congkak. Saya teruskan dengan format permainan dan pertandingan congkak yang akan diadakan. Pertama sekali ialah dalam permainan congkak yang akan diadakan, terdapat dua orang peserta dalam satu perlawanan. Mereka perlulah duduk secara menghadap antara satu sama lain. Seorang pengadil akan dilantik untuk mengadili pertandingan congkak yang akan diadakan. Untuk memulakan perlawanan, kedua-dua peserta bermain secara serentak pada pusingan yang pertama. Setiap lubang pada papan congkak hendaklah dimasukkan buah atau guli satu persatu ke dalamnya. Tangan mereka hendaklah berada dalam keadaan genggamannya secara mengadap. Ketika pertandingan dijalankan, setiap buah yang telah disentuh perlulah diambil semula untuk diteruskan permainan. Pemain akan mati apabila buah mereka berhenti di mana-mana rumah yang kosong. Akhir sekali, peserta yang rumahnya masih mempunyai banyak buah akan dikira sebagai pemenang. Sekian itu sahaja format permainan dan pertandingan congkak. Assalamualaikum. Nama saya Nur Syamim Najwa binti Muhammad Syahrudin dan nama matrik saya ialah 23 DRM 20M1001. Saya pula akan menceritakan tentang teknik-teknik asas sukan congkak. Pertama, terdapat dua orang pemain duduk berhadapan menghadap papan congkak dan dimulakan dengan kedua-dua pemain secara serentak dengan mengambil buah di kampung masing-masing dan memasukkan buah satu demi satu ke dalam lubang kampung dengan pergerakan mengikut arah jam. Seterusnya, pihak lawan mengambil giliran meneruskan permainan sehingga buahnya mati. Sekiranya buah terakhir jatuh di dalam kampung sendiri atau kampung lawan, pemain boleh meneruskan permainan dengan mengambil buah yang masih banyak di mana-mana kampung sendiri. Sekiranya buah terakhir jatuh di kampung kosong pihak lawan, maka permainan itu mati di situ sahaja. Seperti di dalam video tersebut. Sekiranya tidak terdapat sebarang buah di kampung pemain walaupun berada di pihaknya, maka giliran untuk menggerakkan buah akan berpindah kepada pihak lawan. Setelah tamat pada pusingan pertama, setiap pemain perlu mengisi semula kampung dengan buah congkak, dan jika terdapat kampung yang tidak mencukupi buah, ia akan dianggap sebagai terbakar. Dan kampung ini tidak boleh diisi apabila bermain pada pusingan yang kedua, ketiga dan seterusnya sehingga pihak lawan mengaku kalah. Di akhir permainan, buah congkak dikira dari rumah masing-masing. Pemain pula akan ditentukan dengan memiliki buah congkak terbanyak. Sekiranya jumlah buah congkak sama banyak, maka pemain dengan jumlah kampung terbakar yang terbanyak akan dikira sebagai kalah. Assalamualaikum, nama saya Dania Rafika binti Jairi, nombor matrik 23 DRM 20F1003. Saya akan terangkan pasal strategi bermain congkak. Bermain congkak perlu berfikir menyusun strategi dan buat congkakan. Siapa yang pandai dikira advantage kerana memerlukan kecekapan. Biasanya, orang yang selalu main congkak akan lebih tahu taktik dan mahir dalam permainan. Jadi tidak hairanlah jika seseorang itu bermain congkak menghabiskan berjam-jam untuk melatih diri, untuk mengkaji pergerakan buah sehingga pemula rahsia menjadi juara tersimpul di dalam minda. Strategi ini digunakan pakai untuk permainan yang seterusnya. Di akhir permainan hanya tinggal beberapa biji buah yang tinggal. Jadi pemain hendaklah menjalankan buah itu mengikut susunan lubang tersebut secara serentak untuk menuju ke lubang ibu masing-masing. Siapa yang menghabiskan dulu dikira kalah. Namun terdapat dua kaedah untuk menentu pemenang, iaitu yang pertama, pemain yang mempunyai buah congkak yang banyak. Yang kedua, menapak, iaitu pemain yang paling lambat memasukkan buah congkak ke dalam rumah, dan biasanya pemain yang lambat akan mempunyai buah congkak yang banyak. Dalam permainan ini, semua buah yang berada di dalam lubang akan diambil dan dimasukkan ke dalam rumah ataupun kampung. Buah yang digerakkan habis di lubang yang kosong dipanggil permainan mati. Jika buah itu berada pada baris di hadapan yang berdekatan lubang ibu, si pemain boleh mengambil ataupun merampas buah tersebut untuk diletakkan di dalam lubang ibu miliknya. Yang terakhir, strategi tembak, iaitu pemain berjaya menembak buah jika congkak yang terakhir dimasukkan ke dalam lubang yang berisi dan terdapat buah di lubang bertentangan yang berada di barisan pihak lawan. Sekian, terima kasih.